Sebagai pengenalan, sindrom Klinefelter merupakan penyakit yang diwarisi ataupun berlaku kepada lelaki. Dalam pada itu, maksud bagi sindrom Klinefelter ini adalah ketidaknormalan kromosom seks yang paling tinggi, iaitu dengan mempunyai kekerapan 1 dalam setiap 500 ke 700 orang lelaki. Seterusnya, sindrom Klinefelter juga telah dikaitkan dengan beberapa masalah kesihatan. Antaranya adalah masalah tulang belakang, penyakit autoimun dan juga masalah yang boleh menyebabkan risiko jantung. Sindrom Klinefelter bagi lelaki yang mempunyai sindrom Klinefelter klasik akan mempunyai kromosom 47XXY, manakala bagi penderita sindrom Klinefelter varian akan memiliki kromosom 48XXY, 48XXYY atau 49XXY. Ciri-ciri sindrom Klinefelter sewaktu bayi: lambat belajar untuk duduk, merangkak, berjalan dan bercakap. Seterusnya, lebih pendiam, malah boleh memberi kelewatan pertuturan atau kelewatan pengembangan motor. Seterusnya, mempunyai perasaan malu dan keyakinan diri sangat rendah apabila di khalayak ramai. Seterusnya, ciri-ciri sindrom Klinefelter yang kedua sewaktu remaja. Yang pertama, remaja akan tumbuh lebih tinggi. Sebagai contoh, lengan dan kaki yang panjang, pinggul yang luas, otot yang lemah, pertumbuhan otot lebih perlahan daripada biasa, bulu roma di muka dan di badan kurang, serta lambat berkembang daripada biasa. Akhir, ciri-ciri sindrom Klinefelter iaitu sewaktu dewasa. Yang pertama, tidak berupaya untuk mempunyai anak secara semula jadi. Yang kedua, lebih dikenali sebagai mandul. Yang terakhir, keinginan seks yang sangat rendah. Pesakit juga mempunyai payudara yang besar seperti perempuan yang dikenali sebagai ginecomastia. Ianya adalah ketika kelenjar payudara lelaki membesar. Seterusnya, gangguan kesuburan atau dipanggil infertilitas. Ianya merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pasangan tidak memiliki anak. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal bermula dari gangguan hormon hingga kelamin pada organ reproduksi. Masalah ini juga boleh dialami oleh perempuan atau lelaki. Selain itu, kelainan genetik menyebabkan berlakunya infertilitas pada lelaki. Cara rawatan bagi sindrom Klinefelter adalah melalui terapi androgen. Terapi ini adalah sejenis testosteron, iaitu bentuk rawatan yang biasa digunakan bagi merawat sindrom Klinefelter ini. Seterusnya, cara rawatan dari segi pendidikan dan dukungan. Dengan memberikan pendidikan dan dukungan ini, individu tersebut akan mendapat sokongan dan pantauan daripada ahli keluarga seperti yang sepatutnya mereka dapat. Akhir sekali, cara rawatan dari segi intervensi pendidikan. Hal ini dapat membantu anak-anak yang mempunyai sindrom Klinefelter mengatasi kesulitan dalam menangani pembelajaran mereka yang bakal timbul di masa hadapan. Selain itu, fisioterapi juga merupakan salah satu cara rawatan yang boleh membantu individu yang mempunyai sindrom Klinefelter ini. Fisioterapi ini juga dapat membantu individu tersebut untuk meningkatkan otot, koordinasi dan keterampilan motorik individu tersebut. Di samping itu, rawatan kesihatan mental. Hal ini kerana rawatan ini dapat membantu individu yang mempunyai sindrom Klinefelter ini untuk tidak memikirkan hal-hal yang negatif. Sebelum memulakan sebarang rawatan atau mengubah program rawatan, pesakit perlu konsultasikan dengan perawat profesional kesihatan seperti ahli genetika atau spesialis yang lain untuk memastikan cara rawatan seterusnya sesuai dengan kondisi spesifik bagi individu yang mempunyai sindrom Klinefelter ini. Akhir sekali, cara rawatan yang boleh membantu individu yang mempunyai sindrom Klinefelter ini ialah mempunyai pemantauan kesihatan yang teratur. Dengan membuat pemantauan kesihatan yang teratur ini, individu tersebut dapat mengetahui perkembangan kesihatan dirinya. Antara faktor menarik sindrom Klinefelter ini adalah: yang pertama, sindrom Klinefelter boleh menjelaskan pertumbuhan testis mengakibatkan testis yang lebih kecil daripada biasa. Yang kedua, sindrom ini juga boleh menyebabkan gizi, otot berkurangan, rambut badan dan muka dan isu payudara membesar. Yang ketiga, otot yang lemah, perkembangan motor yang perlahan juga dan mengambil masa yang lama daripada purata kanak-kanak normal untuk duduk, merangkak dan berjalan.
Okey, seterusnya yang keempat, penyakit sindrom ini tidak mengalami akhir balik, bahkan ada sesetengah daripadanya tidak mengalami proses yang lengkap. Yang kelima, sindrom ini hanya boleh dikawal dengan cara sokongan dalam pendidikan dan tingkah laku di sekolah. Yang keenam, gangguan ini dinamakan sindrom Klinefelter sempena nama orang pertama yang menemui gejala ini iaitu Dr. Harry Klinefelter. Kesimpulannya, pesakit yang mengidap sindrom ini perlu mendapatkan rawatan yang awal daripada pihak pakar, contohnya doktor. Mereka perlu memilih perawat yang diiktiraf agar kesihatan lebih terjamin dan semakin baik. Ibu bapa juga harus memberi perhatian yang lebih kepada kanak-kanak yang mengidap sindrom ini agar tidak menjadi lebih teruk. Sindrom ini menyebabkan lelaki memiliki beberapa karakter perempuan. Akhir sekali, masyarakat juga tidak boleh memandang serong kepada mereka.